Selamat datang ke Sembang Kampus, Hala 7 Graduan Kejuruteraan Kimia Teknologi pada abad ke-21. Sebelum kita bermula, jom sama-sama kita like, komen and share live session ini. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum, dunia industri dan teknologi mengalami perubahan yang amat pesat. Oleh itu adalah penting untuk memahami bagaimana graduan teknologi kejuruteraan kimia dapat bersedia dan berjaya dalam menghadapi cabaran dan peluang pada masa depan yang semakin mencabar ini. Saya Nadia Isa selaku moderator anda pada hari ini. Kita akan bersama-sama dengan Muhammad Khairul Lutfi dan juga Nabila Ghaffar, pelajar semester 4 dalam program Diploma Teknologi Kejuruteraan Kimia Proses. Mereka telah menimba ilmu dan pengalaman dalam bidang ini dan akan berkongsi pengalaman mereka sepanjang pengajian dan pandangan mereka tentang Hala 7 Kejuruteraan Kimia pada abad ke-21. Untuk makluman anda semua, Lutfi dan juga Nabila merupakan pelajar program Diploma Chemical Engineering Technology. Diploma Chemical Engineering Technology ataupun ringkasannya DCET adalah ringkasan untuk Diploma Chemical Engineering Technology yang ditawarkan di UniKL MySet. Dan program ini merupakan 2 tahun setengah pengajian, di mana 2 tahun di kampus. Betul. Dan 6 bulan di industri. Okay. Dan terdapat 4 pengkhususan, iaitu kita ada teknologi proses, kelestarian alam sekitar, bioteknologi dan juga bahan polimer komposit. Selain itu, mereka juga berpeluang melanjutkan pengajian ke ijazah sarjana muda selama hanya 2 tahun setengah, kerana pada pengajian diploma mereka boleh kredit transfer sebanyak 57 kredit. Banyak tu. Okey, banyak. Okey. Jadi please like, comment dan share live session ini. Dan baiklah, untuk pengetahuan penonton sekalian, UniKL MySet telah membuka pengambilan bagi bulan Julai 2023 bagi program asasi sains dan juga program Diploma Chemical Engineering Technology. Dan mesti anda ingin tahu apakah kelayakan dia. Okey, kelayakan dia adalah untuk program asasi sains, anda hanya perlu memperoleh 5 kredit pada mana-mana subjek sahaja. Dan untuk program diploma iaitu DCET, anda hanya perlu memperolehi 3 kredit. 3 kredit untuk mana-mana subjek. Okey. Jadi bolehlah saya nak bertanya kepada Lutfi. Ya, saya. Boleh anda ceritakan sedikit, okey, contoh sebelum anda menyambung pengajian ke DCET, okey, ke UniKL MySet ni, dari segi kelayakan SPM dan juga minat dan kenapa anda pilih program ini? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Lutfi bin Khairul Zuhari. Saya sebagai mengambil kos Diploma Chemical Engineering Technology di UniKL MySet semester 4. Okey. So, nak cerita tentang SPM ni menarik bagi saya. Sebenarnya SPM ni sebenarnya nightmare bagi saya. Nightmare. Okay. Sebab result saya pada waktu itu bagi saya tidak memuaskan. Boleh dikatakan below average. Okay. So saya mengambil 11 subjek untuk SPM. Saya mengambil aliran sains dan ada tambahan bahasa Arab, syariah dan Quran Sunnah. Oh wow, boleh bercakap Arab ni? Silakan. Tidak. Okey. Boleh sikit-sikit boleh tulis Okey. So pada waktu SPM tu kan tengah PKP semua. So saya awal-awal tu saya dah tanam lah dalam saya punya impian nak dapat result flying colours lah untuk SPM. Sudah start PKP, COVID semua datang. So saya rasa agak malas. Saya macam malas lah kan. Betul dengan beberapa perkara yang berlaku. So putusannya below average lah di SPM. So lepas dah dapat result SPM tu, saya
agak menyesal dan saya nak redam balik, tebus balik saya punya kesilapan, dan saya search untuk apa further saya masuk uni mana kan semua. And then dah buat survey, okay, saya pula minat dalam bidang chemistry. So yang mendorong saya dalam bidang ni adalah cikgu saya. Okay, shout out to Cikgu Mariana kalau dia tengok. Oh, hai okay. Cikgu. Cikgu Mariana. Dia banyak membantu saya dalam subjek chemistry. So saya buat survey nak dijadikan cerita. Kakak saya juga Uni KL Kembar. Kakak saya 2 orang Uni KL Kembar. Seorang di MIT MIAT dan di MIT di Kuala Lumpur. So saya buat survey, dapatlah MySet. Okey, kenapa saya pilih MySet? Macam saya cakap tadi, saya minat dalam bidang chemistry sebab banyak yang mendorong saya. Dan saya dikabarkan diploma Chemical Engineering Technology ni dia lebih pada hands on. So hands on ni dia mudah untuk mendapatkan kerja sebab kita dah tahu alat-alat, dah ada pengalaman masuk lab semua. So itulah antara penyebab saya masuk ke dalam bidang ni, chemical process. So bagi saya proses ni adalah jalan yang terbaik lah kalau siapa yang minat Chemical Engineering Technology. Okey, menarik. Lutfi sebab minat dia adalah chemistry. Dan juga kenapa dia pilih program DSET pengkhususan dalam proses adalah sebab kelebihan yang kami ada dekat sini adalah hands on. Okay, you want to get your hands dirty, datanglah sini. Okay, hands on. Nabila pula macam mana? If I were meant to be honest, UniKL MySet is my second choice of UniKL because like during my SPM days I lagi into biology dan chemistry and then like doing all the things and then my dad once I dapat result SPM, my dad are the one yang survey kan this thing and then macam like oh lepas ni nak masuk this, nak masuk that, and then I pilih I pick my mat. Okay, I lumut Perak, and then again dah buat apa semua tu my mom tak bagi. Adalah macam few crisis that my mom tak bagi sangat. And then sebab offshore, dia takut lah apa semua kan. Lepas tu I give up on my mat. I dah masuk for orientasi for like 1 week or 2. Lepas tu my dad lagi sekali help me, and then I pilih ada another one to here kan, ada bio process. And then I would like, macam like okay let's go for this one, and then my dad macam like oh this one is good, and then dia tolong like they explain one by one, and dia macam they learn that things from the website and they explain it to me. Okay, lepas tu ni masuk MySet. Okay, lepas tu I cuba bidang bio, I diploma in engineering, process ni. Okay, before ni kan kita macam general for 2 STEM, kita orang general lagi, and then start STEM 3 and STEM 4 baru kita orang ada specialization. And then I dah go for like lab session untuk bioprocess, but again it was fine. I suka sebab any specification semua akan ada hands on. So long story short, I belajar, dan again I still wanted to go for something yang akan libatkan for offshore later. I see. So I macam like that, after mid STEM 4 STEM 3 I tukar masuk proses. That's why. So I tukar so ada maksudnya daripada bioproses tukar ke proses. But it was fun, both subject was fun. Macam okay lah, everything's macam you wouldn't get bored here sebab macam it's not like you based on theory je, so it was fun. Okay, macam Nabila, awak bertukar daripada bioproses ke proses. Okay, sebab pada 2 semester awal kita awak belajar common core subject, common subject. Okay, and then waktu specialize baru you pilih proses. Okay, soalan saya yang kedua. Okay, untuk anda berdua lah. Okay, untuk anda berdua. Contoh sebentar tadi Lutfi ada bagi tahu okay, kenapa awak mengambil DSET ni adalah awak minat chemistry. Tetapi apa yang mendorong awak untuk memilih pengkhususan kepada proses? Okey. Specialize in process. Apa yang menarik minat awak? Saya memilih bidang proses ni. Saya memikir masa depan saya. Okey, sampai.
kan proses ni dia bidang dia besar, dia banyak, dia luas. Betul. So antara salah satunya saya jurus ke arah oil and gas. Saya nak bekerja di bidang oil and gas. Sebab saya dengar dalam bidang oil and gas ni kita boleh timba banyak pengalaman, boleh macam-macam lah kita boleh dapat dari pekerjaan tersebut. Selain tu, saya apa yang mendorong saya dalam bidang ni, saya rasa lah saya memang minat chemistry. Itu je saya minat. Selain chemistry, saya minat fizik juga. Understandable. Tapi yang paling major yang dorong saya sendiri, sebab saya nak kata family saya, dia macam ayah saya, kakak saya semua ambil engineering tau. So dia dorong saya lah. So saya punya pembakar semangat ayah dan kakak saya. So dia banyak tolong saya dalam masuk ke dalam bidang engineering ni. Betul, family sebenarnya main peranan penting kan untuk menjurus atau mendorong kepada minat kita. Nabila pula? Talking about family apa semua tu kan, I mean that's the thing. Sebab macam like mention about macam pemasaran pun apa semua, obviously in any course yang kita nak, mesti kita akan study about the peluang pekerjaan. Kita akan study about whether boleh carry or not. And then apa tu, again my dad macam like he was like engineer, like mechanical engineer, and then like he also macam handle for internship tau. Kira macam like he would handle intern, budak-budak intern apa semua. And then one of the reason kenapa dia suggest UniKL is that macam dia cakap those student ada je yang from UniKL apply to dia punya company, and then during the internship process bagi dia benda tu tak hard for him to actually ajar those kids, you know, because macam they already know what to do, how to handle things. Obviously memang benda takkan sama daripada dekat campus dengan bila dah masuk field. But then again benda tu you learn, kira the basic things is there. So exposure dah ada di campus. Exposure dah ada. So macam bila dah masuk easy. So my dad rasa macam like memang company akan look forward into ambil student yang hands on. That things like, and then also pointer. But then again pointer apa semua tu. So macam mendorong, I would say my dad, my brother, my mom. Family. Sebab family. Apa? Family first. Family first, betul. Okay. Alright, so meaning family mainkan peranan yang penting dan juga exposure dari segi ahli keluarga. Mungkin macam ayah Nabila memang dah dalam field engineering, sama juga dengan Lutfi dan juga adik-beradik kan, memang dalam field engineering. Okay, sebelum kita move on, sila like, komen dan share jika ada pertanyaan, dan terima kasih. Hari ini kita bersembang kampus mengenai Hala 7 Graduan Teknologi Kejuruteraan Kimia pada abad ke-21. Okey. Alright, UniKL merupakan universiti yang menjurus kepada Technical dan Vocational Education Training, iaitu TVET. Dalam bahasa Melayunya, pendidikan latihan teknikal dan vocational yang fokus kepada hands-on, seperti apa yang dua pelajar kita telah maklum tadi. Hands-on iaitu para pelajar sendiri akan terlibat di dalam praktikal untuk kebanyakan mata pelajaran selain dari teori semata-mata. Jadi mari kita sama-sama dengarkan apakah pendapat, pandangan daripada menteri kita, Menteri MITI, yang berhormat Senata Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Silakan. Satu peluang yang jarang orang nampak ialah bidang vocational dan teknikal, ya, ni TVET. Pusaka ini terkenal dengan industri bioteknologi, farmasi. Industri di sini juga menawarkan pelbagai pekerjaan berasaskan kelayakan TVET. Kat sini kolej-kolej vocational mereka dipanggil Senmon Gakko. Ya, kat Jepun ini graduan TVET boleh dapat pendapatan yang lumayan. Kat Malaysia pula macam mana? Jangan terkejut kalau orang TVET ni boleh dapat gaji lagi besar dari lulusan yang lain. Betul, tak tipu ni. Sebagai Menteri MITI, saya pergi satu Malaysia, jumpa pelbagai industri untuk tahu apa masalah yang mereka hadapi, supaya kita boleh bantu selesaikan. Semua tempat yang saya pergi ada satu masalah yang sama. Apa dia? Tak cukup pekerja mahir dalam bidang teknikal.
Industri petrokimia di Pantai Timur tak cukup pekerja mahir. Banyak pekerjaan dalam industri-industri di Malaysia yang berasaskan kelayakan vokasional. Jadi, kesimpulannya, track akademik bukan satu-satunya pilihan. Track vokasional atau TVET pun ada. Selamat maju jaya kepada semua yang baru saja habis SPM. Okey, daripada apa yang dijelaskan oleh Yang Berhormat, satu masalah negara iaitu kekurangan pekerja mahir dari segi teknikal. Dan jadi program Diploma Chemical Engineering Technology ini sangatlah bersesuaian dan terbaik untuk memenuhi keperluan tenaga pekerja mahir ini. Jadi saya ingin kongsikan terdapat dua keistimewaan DSET ini sebenarnya. Okey, yang pertama, pelajar Diploma Chemical Engineering Technology mereka diberi pendedahan dalam pengendalian Smart 3D Modeling software dan juga Ergonomic Trained Person ETP, selain diberi penambahan dari segi kerohanian itu ulul albab. Yang kedua, graduan DSET mereka berpeluang menyambung pengajian ke luar negara melalui dua pilihan, iaitu pertama, program tajaan pelajaran luar negara IESP selepas mereka complete ataupun habis pengajian DSET, dan juga program student exchange. Okey. Dan program-program ini ditawarkan dan berdaftar di bawah ETEC, MQA dan MBOT yang membolehkan para graduan bekerja di 22 negara serata dunia. Okey, sangat menarik ini. Dan UniKL MySet, mesti anda ingin tahu apakah itu UniKL MySet. UniKL MySet sebenarnya adalah ringkasan untuk Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology yang terletak di Alor Gajah Melaka, dan kampus ini telah beroperasi selama 20 tahun. Dan kami telah melahirkan ramai graduan-graduan yang sekarang ni berjaya dan sukses di luar sana, especially di industri yang melibatkan chemical engineering. Okey, jadi lagi sekali saya ingin bertanya kepada Lutfi dan juga Nabila, boleh ceritakan pada kami dan juga penonton yang hadir pada hari ini, apakah perasaan, pengalaman anda berdua sepanjang 4 semester ataupun 2 tahun berada di UniKL MySet? Dah start dulu? Lebih boleh start. Perasaan saya waktu nak masuk ke dalam MySet ni, saya agak nervous lah sejujurnya. Saya agak nervous. Tapi bila dah masuk, dah berkenalan dengan rakan-rakan, sahabat semua, saya lagi bangga dan menarik untuk mendalami lagi program DSET ni lah. Okay, kalau pengalaman saya dekat sini, macam banyak contoh banyak masuk lab semua. Saya dapat ilmu pengetahuan yang baru. So saya boleh deliver dekat luar sana lah. Kalau dalam segi rakan-rakan kat sini semua memang bagus lah, memang terbaik lah saya rasa. Sebab ramai rakan-rakan saya, kalau contoh saya tak tahu spesifik soalan ni, rakan saya tolong, diorang semua hebat. Ada discussion lah. Ada discussion. Okay. Ada discussion lah. Sebab macam Nabila pula macam mana? Oh, kalau macam saya boleh kat saya saja sebenarnya saya excited. Okay. Tapi sebab macam like I'm not that nervous untuk jumpa friends, sebab kita orang our first and second sem kita hybrid, ada online, ada physical. So macam ada kenal kawan I awal, Luffy one of like kawan I yang one of kawan yang awal lah saya buat. Okay, and then long story short, kita memang daripada tu kita ramai discussion, and then the lecture also helps in like banyak benda. But in terms of benda yang rasa exciting about UniKL MySet, I'm sure UniKL lain pun ada, tapi things yang diorang provide for student, macam in terms of contoh lah, kita orang ada OGXP tau, license or oil and gas license, that things boleh buat kat NIOSH, and then it costs us macam like more than hundreds ringgit untuk get that tu. But then again, MySet provide that exam, that like license for free. They don't provide, and then you just have to attend, focus, and then like jawab, and then a lot of more macam, what do we call it? Something macam things yang they provide
yang macam tak cost us any money untuk do that thing. So macam free lah. So macam it helps student a lot. Like I rasa benda tu valid. Dekat luar memang orang akan pandang all the license, all the kelayakan tu. So macam okay lah. Siska. So banyak kelebihan sebenarnya jika anda menyambung ke pengajian Diploma Chemical Engineering Technology, especially program-program yang berada di UniKL MySet ni. Okey. Jadi sebelum saya proceed kepada soalan-soalan yang seterusnya, apa kata kita tonton. Okey, kita tonton. Ada lagi satu video yang sangat menarik, yang sangat menarik tentang Diploma Chemical Engineering Technology. Silakan. Okey, kita bersambung lagi. Untuk pengetahuan anda sekalian, Lutfi dan juga Nabila sekarang pada semester keempat. Betul? Jadi program ni adalah 2 tahun setengah dan semester depan anda akan pergi ke internship ataupun latihan industri. Jadi boleh tak share dengan kami dan juga penonton sekalian persiapan dan juga persediaan untuk ke internship ni? Anda dah apply ke mana-mana company ke, ataupun bagaimana dari segi benefit yang company tu provide? Boleh anda share dengan kita? Okey, Nabila dulu. Boleh. Mana-mana? Okay, saya start dulu. Okay, for my internship kan kena like we have like ECT2 where memang focusing on internship semua tu kan. But sebab maybe because like macam we're still belum habis, so I haven't finished fully habis apply untuk ke 5 sebab there's like macam 5 maximum untuk kita apply, but then again I baru apply 1 or 2. Yang my plan is like macam I nak go yang dekat dengan rumah for like maybe 3 company, and then the other 2 I nak go yang jauh sikit daripada rumah, but then again maybe kat hostel, rumah sewa somewhere. So macam but my main yang I chose is Sapura Energy. Sapura Energy located near like Nampang, ada Nampang masa tu ada tu kan. And then I nak go for that because like macam it was suggested macam daripada my friends, like my classmate punya juga, my roommate punya tu, and then dia macam like, oh, if your kids ni try like apply Sapura Energy, like we have friends there so maybe can help. But then again I tak got accepted lagi, but then again the cover and then the resume already macam in process, but later on once they accepted kita akan macam like hantar the resume and then they will go and then like akan ada. But then again I rasa before bulan 10 bulan 9 maybe dah settle kot insyaAllah. But if not pun I rasa myself will help kan. Yes. Macam sebenarnya selain daripada company yang student apply, kami juga ada beberapa list of companies yang mungkin boleh maksudnya disuggest kepada student so that kamu ada pilihan. Ada choice lah dekat situ. So Lutfi macam mana pula Persiapan saya, persiapan anda? Resume saya dah sign dah dekat each company. Tapi tak ada specific company mana lagi. Tapi saya plan untuk dekat dengan rumah sebab jimat sikit kan. Semua ni location main peranan. Betul, location. Sebab semua memerlukan duit. Betul. Sekarang semua memerlukan duit. Sangat betul. So saya plan untuk dekat dengan rumah. So senang nak balik semua kan. Macam tu lah.
Nabila kata tadi, yang mana itu Nabila kata tadi? Saya cakap mana? Sapura. Sapura Energy. Dekat. It's nearby my house, like Nampang, Wangsa. You can go there tu. Saya pun rumah berdekatan dengan Nabila. Betul. Kita So, ada. kawan. Probably. Okay. Tak tahu, insyaAllah. InsyaAllah, saya rasa boleh. So Lutfi pun apply pada company yang more or less sama juga dengan Nabila lah. Okay, so one of it is Sapura Kencana. Yep. Kita orang dalam course yang sama proses. Yes. Which is one of the best company yang memang exposed to oil and gas. Okay, jadi untuk pengetahuan anda sekalian, UniKL sangat optimis dalam memastikan pelajar mengaut segala pengalaman dalam suasana kerja sebenar sebelum menempatkan diri dalam pasaran pekerjaan ataupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan oleh itu, lagi satu kelebihan program DSET ni adalah kadar keboleh pasaran graduan, which is employability rate. Lepasan UniKL MySet meningkat. Jika anda lihat graf ni, okay, dia meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2022. Jadi keboleh pasaran pelajar ataupun graduan dari UniKL MySet ini sangatlah memberangsangkan dan juga it's a success sebenarnya. Dan ini sangat memenuhi target keboleh pasaran TVET MARA, iaitu 100%. Yang mana seiring dengan kehendak dasar kerajaan, yang mana kerajaan tadi YB ada mention kita kekurangan pekerja tenaga mahir dari segi teknikal. Jadi program ini, program-program yang ditawarkan di sini sangat menarik dan memenuhi keperluan industri. Okay, especially dalam proses oleokimia, oil and gas, okay, oil and gas ataupun minyak dan gas, sektor pengurusan sisa, okay, wastewater, pharmaceutical, pembuatan bahan kimia, pembangunan simulasi, which is simulation, yang mana kita juga ada provide pembelajaran dari segi a lot of 3D software, dan juga pembuatan kosmetik. Sangat menarik sebab kita ada bioprocess, specialized in bioprocess, bioplastik, kita ada polymer, dan juga banyak lagi. Okay, banyak bidang dan juga industri yang anda boleh ceburi. Dan kesemua bidang kerjaya ini mengambil kira keperluan kerajaan bagi memenuhi dasar Pelan Induk Teknologi Hijau 2017 hingga 2030. Jadi ini adalah perancangan kerajaan yang mana program ini memang sangat menarik dan memang tengah in sekarang ini. Yes, memang tengah in. Selain itu juga memenuhi dasar pemacu transformasi IR 4.0 dari segi simulasi dan juga 3D modeling dan juga pemacu sosioekonomi pasca pandemik. Ialah selepas kita COVID-19, kita perlu lihat juga apa bidang-bidang yang kamu boleh ceburi. Okey. Dan rasanya banyak Lutfi dan juga Nabila telah berkongsi pengalaman, minat, perasaan, okey, sepanjang berada di UniKL MySet, especially sepanjang program DSET ini. Dan soalan terakhir saya untuk anda berdua. Okey, soalan terakhir ini, soalan ni lebih kepada cita-cita sebenarnya. Apakah impian ataupun aspirasi anda sebagai graduan teknologi kejuruteraan kimia? Adakah terdapat mana-mana bidang yang khusus dalam industri kejuruteraan kimia yang anda berminat dan untuk meneruskan ataupun for your career sebenarnya? Okay. I'll go first. We pas-pas lah. Okay. Apa itu, as for me, I have choices. Kini macam apa yang I nak go for. Maybe sebab diploma, so it's still general. So macam as for degree, I either nak wanted to go for macam like safety, but in still dalam bidang oil and gas, but then again wanted to go for safety, like jadi safety officer or something. So we don't have to go to bukan kotorkan tangan, we just tak nak, I nak. But then again, okay, I wanted to go to safety officer, and then my second choice is maybe I wanted to go, if I nak go for macam oil and gas yang offshore, I wanted to do something macam jaga bahagian maintenance, ataupun I nak jaga bahagian proses punya like oiler, like do all the digging things apa semua. So itu I punya minat cita-cita lah. Either that too. Anything yang kait dengan oil and gas, saya rasa okay. Onshore ke offshore ke semua okay.
Okey, Nabila, safety onshore offshore. Betul. Ni mesti nak kerja dekat platform ni. InsyaAllah. Okey. Lutfi pula bagaimana? Okey, kalau bagi saya, impian saya macam Nabila kata tadi, kita kan baru diploma kan. So, kena sama degree untuk dapatkan kerja semua. Kan sekarang kan valid untuk degree kan, degree master. So, saya punya cita-cita, saya ada dua, saya dah tanam. First, saya nak kerja offshore. Okay. Offshore. Di bidang oil and gas lah. Kalau tu bukan rezeki saya, minat saya ke arah jadi lecturer. Oh, Current work as lecturer. Sir Lutfi. Wow, Sir Lutfi. I like. InsyaAllah kalau ada rezeki yang kita tak tahu kan, boleh jadi lecturer. Sebab Maybe kat sini Lutfi. Mungkin lecturer di MySite. InsyaAllah mungkin boleh jumpa saya lagi beberapa Boleh, tahun insyaAllah. muka saya ada di sini. Jadi lecturer salah satunya. Sama master kan. Betul. Macam madam sama master kan. Ya, betul. Bila once you dah ada diploma, kemudian you further pada degree. Okay. And then you sambung master and then you sambung PhD. I see. Tapi if kalau you dah sambung ke peringkat degree, bachelor, pointer awak memang the best, macam excellent, you boleh terus jump ke PhD. Yes, kita ada tawarkan program-program postgraduate, master dan juga PhD di Unicap MySite. Yes. Okey, jadi dalam sesi bual bicara ni memang lama dah kita bersembang semua kan. Okey, kita telah dengar pandangan dan juga pengalaman yang sangat berharga daripada Nabila dan juga Lutfi, pelajar diploma semester 4 Diploma in Chemical Engineering Technology, pengkhususan proses, dan kita dapat dengar aspirasi dan juga impian mereka sepanjang 2 tahun pengajian di sini dan juga masa depan mereka. Jadi mereka telah memberikan wawasan yang sangat menarik tentang hala tuju, pathway kan, pathway graduan kejuruteraan kimia, graduan teknologi kejuruteraan kimia pada abad ke-21, dan melalui kita sembang kampus ni kita dapat lihat betapa pentingnya, penting program DSET ini dalam membekalkan pelajar dengan pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman praktikal yang relevan dengan keperluan industri semasa. Okey, jadi pendekatan inovatif dan juga pendidikan yang berfokus kepada pengaplikasian pengetahuan, membekalkan graduan dengan keupayaan untuk berjaya dalam industri kejuruteraan kimia ini semakin mencabar. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lutfi dan juga Nabila kerana mereka telah berkongsi pengalaman dan juga perasaan dan juga passion mereka dalam bidang teknologi kejuruteraan kimia ini, dan juga kepada semua yang telah menyertai kita, menyertai kami bertiga dalam sesi bual bicara live sembang kampus ini. Dan dengan itu sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sebarang pertanyaan boleh tekan DM ataupun messages di social media kami di @UniKL_MySite_Official atau lawati website kami myset.unikl.edu.my. Dan sekali lagi saya ingin maklumkan yang pengambilan Julai intake kami sekarang telah dibuka, telah dibuka untuk program asasi sains dan juga diploma DSET. Dan sekian saja daripada saya, Nadia Isa, selaku moderator anda pada pagi ini. Thank you. Dan diharap anda dapat mengambil perkongsian ini memberi manfaat dan juga inspirasi kepada anda semua yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.